So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan sambung limits untuk kes 2 dan kalau sempat saya masuk kes 3. Okay. So kita proceed. Hari tu hari Selasa kita dah belajar kes pertama di mana kalau awak jumpa je soalan limit ni, pertama sekali benda yang awak mesti buat adalah substitute. Dan bila substitute baru decide kes mana yang awak nak guna. Okay, so untuk kes pertama bila kita substitute dan terus dapat constant ataupun infinity, infinity ni nantilah cerita dia kes yang ketiga. So kalau kita dapat constant maka kita terus dan itulah kita punya final answer. Kita dah siap dah. Okay, tapi kalau kita substitute, ni kes 2. Bila kita substitute manually dan kita dapat kosong per kosong, kita kena sama ada factorize ataupun conjugate. So dekat sini saya akan tuliskan. So either kita factorize ataupun conjugate. So bergantung kepada soalan lah. Kalau awak nampak tak ada pun cert dalam soalan tu, tak payahlah conjugate. Maksudnya soalan tu hanya perlukan awak untuk factorize sahaja. So factorize ni bergantung kepada markah. Kalau markahnya banyak maksudnya long division ada terlibat. So harapnya masih ingatlah long division tu macam mana nak buat. Okay. Dan tujuan kita untuk factorize dan conjugate ni adalah kita nak cancel something. Untuk cancel something. Sebab kita tak boleh dalam pecahan tu bawah dia ada kosong tau, tak boleh langsung. Sebab tu kenapa saya cakap dekat sini manually, sebab bila kita tekan dalam kalkulator, contoh saya bagi example limit x approaching 3 x squared minus 9 over x minus 3. Okay, so tengok dekat gambar ni. Kalau kita masukkan ini dalam kalkulator, kita tarik balik soalan yang saya tulis ni, substitute 3 dalam tu kan. Bila awak proceed tekan equal, awak akan dapat maths error. So bila maths error, maksudnya dekat bahagian bawah ni adalah kosong. Bila bahagian bawah kosong, kita tak tahu nak decide sama ada kalau awak dah belajar kes 3 nanti, awak akan nampak kenapa saya cakap dekat sini masukkan secara manual. Sebab kalau kes 2, kosong per kosong, kes 3, dia adalah constant. Atas dia mesti nombor selain kosong. Per kosong. So sebab tu lah bila dia tulis math error je, kita confused tak tahu nak decide ni kes 2 ke kes 3. Sebab tu kena substitute manual. So dekat bahagian atas ni, 9 tolak 9 and then kita dapatlah kosong per kosong. Maka dekat sini kita boleh decide, oh ini kes 2. So bila kes 2, kita akan apply sama ada factorize atau conjugate. Okay. So dekat sini, di bahagian atas ni, kita nampak dia je lah kan yang boleh tekan kalkulator. Apa lagi yang kita nak buat dengan x tolak 3? Tak ada apa benda pun yang boleh kita buat dengan dia. Okay, so untuk kuadratik ni, kuadratik kuasa 2 kan, boleh je kita terus tekan faktor di kalkulator. Faktor di kalkulator. Tapi sebab sepatutnya by this time, kita dah habis yang satu kan, awak dah familiar dah dengan bentuk ni. X squared minus 9. Kita boleh terus dapat x, A tolak B, A tambah B. Kalau nampak benda ni lah. Okay, saja nak remind, A squared minus B squared adalah A plus B, A minus B. Ingat yang conjugate dulu. Okay, so kalau tak ingat, faktorkanlah dekat kalkulator, no problem. Okay, saya padam benda ni. So bila kita faktorkan dia dekat kalkulator, kan kita dapat x approaching 3. Ni kena tulis masih sebab kita punya ni masih ada lagi x tambah 3 over x minus 3. So sekarang dekat sini dah nampak x tolak 3 dia boleh cancel. So itulah matlamatnya, kita nak cancelkan dia. So that bila kita substitute 3 dalam kita punya function lagi sekali, baki yang tinggal tu, so kita akan dapat number instead of kosong per kosong lagi sekali. So dekat sini, saya continue lah, dah alang-alang. Kita tinggal dengan x tambah 3 sahaja. So that kita substitute, kita akan dapat jawapan dia 6. So kalau awak tengok dekat sini, yang saya mention masa hari Selasa hari tu, dekat jalan kerja ni, selagi ada x, maka kita kena ada tulis lim tu. Ada x, ada lim. So tengok dekat sini bila kita substitute. Ada lim ke kat situ? Tak ada sebab dah tak ada x. So bila substitute, kita tak ada lim. Okay. So itu untuk kes 2 ni. So saya akan continue dengan exercise 1.1b. So siapa yang dah download tu nampaklah apa saya punya plan untuk hari ini. So untuk yang ini sama juga. Kita tak boleh nak buat apa dengan x tolak 2 yang di bahagian atas ni kan. Meaning kita kena buat something dengan x squared tolak 3x tambah 2. Kita dah tahu nak buat apa sebab exercise ni memang dah di bawah sedia ada dalam tajuk kes 2 kosong per kosong. Tapi kalau kita tak tahu, tiba-tiba soalan je terus tanya, dia bagi benda ni. Tak tahu pun bawah subtopik apa. So nak tak nak awak kena substitute lah. Tapi substitution tu jangan tunjuk dalam jalan kerja. Jangan.
Awak kira je dekat kertas conteng awak. So awak akan ada 2 tolak 2 and then kita ada 4 tolak 6 tambah 2. So basically ini dapat 0/0 kan. Tu dekat kertas conteng. So dekat sini baru decide ini case 2. So bila awak dah tekan kalkulator untuk bahagian yang bawah sini, so kita akan dapat yang ini setakat ni masih mudah-mudah lah. Yang mencabar sikit adalah yang dalam tutorial nanti saya akan tunjuk juga. So faktorkan kita akan dapat X tolak 2 dan juga X tolak 1. So tengok dia dah sama kan dekat sini. So kita boleh cancelkan dia. Maka yang tinggal dekat atas tu dah tak ada kan. Bila dah tak ada, kita nak tulis apa? Jangan tulis kosong, kita tulis 1. And then X tolak 1. Ini case kalau awak dah balik sini dan ambil exam bertulis lah. Okay, kalau ABCD masih lagi kat rumah, tak payah buat benda-benda ni. Okay, so dekat sini kita tinggal substitute sahaja 2 tu masuk dalam X. So kita ada 2 tolak 1. So kita dapat 1. So substitution dalam exam bertulis, substitution yang saya highlight orang ni kena tunjuk. Substitution kena tunjuk dan juga proses pemfaktoran yang kita potong-potong ni pun kena tunjuk. Okay, so saya move on pergi ke soalan seterusnya. Masih lagi factorization, saya susun ini dulu soalan C. So dekat sini kita tengok atas paling tinggi kuasa 2, so itu kuadratik. Bahagian bawah paling tinggi kuasa 3, so ini adalah kubik. Tapi apa yang saya perhatikan dekat bahagian bawah ni, dia cuma X dengan X. Saya boleh cuba untuk faktorkan dulu something and then saya tengok apa yang boleh saya buat selepas tu. Yang bahagian atas ni, obviously lah kita tekan je lah kalkulator kan untuk faktorkan dia. Okay, so bila kita tekan kalkulator dekat bahagian atas tu, so lagi sekali saya nak ingatkan. Okay, so yang bahagian atas ni lagi sekali saya nak ingatkan, bila awak masukkan yang X squared minus 2X plus 1 tu, awak akan dapat X seketul je macam tu. Tak ada X1, tak ada X2. Tapi ini kuadratik, takkan kita nak tulis X tolak 1 sahaja kan? Maksudnya, kita kena kuadratikkan dia lah, maka kita kena tambah kuasa 2 dekat atas tu. Ingat Okay, so dekat bahagian atas ni, saya boleh tuliskan dia macam ni. Limit X approaching 1, bahagian atas X minus 1 squared. And then dekat bahagian bawah tadi saya kata saya nak faktorkan dulu kan. Faktorkan X dulu and then kita tengoklah apa kita boleh buat daripada situ. Okay, so tengok dekat sini X squared minus 1. So ini yang saya cakap tadi, yang awak boleh faktor di kalkulator ataupun kalau awak dah dapat tangkap, ini hanyalah bentuk X tolak 1 dengan X tambah 1. Okay, so saya terus tuliskan dia. Sebab slide saya panjang sikit hari ni, so saya gerak laju sikit X tolak 1, X tambah 1. Okay, so kita nampak apa yang kita boleh cancel dekat sini, X minus 1 dengan X minus 1. So yang tinggal kita tulis dan isikan kita punya approaching number. Approaching number kita adalah 1. X plus 1. So don't bother to expand ke apa benda ke, biar je dalam bentuk yang baki tu. And then terus masukkan 1 tolak 1, 1 tambah 1. So kita dapat kat sini 0/2. Boleh ke? Boleh ke macam ni? Boleh, tak ada masalah. Kosong kalau duduk atas, no problem. Dia akan jadi masalah kepada semua orang kalau dia berada kat bawah. Okay, so ini masih boleh diterima. Limit kita boleh je nilai dia kosong. Okay, so saya boleh screenshot untuk siapa yang belum try. Okay, so saya pergi ke soalan seterusnya, iaitu soalan B. So soalan B dekat sini, bila kita dah nampak set dekat situ dan kita masukkan approaching number 1 tu, masukkan 1 ni dalam X ini, kita akan dapat 0/0. Dan nampak set, kita terus je darab dengan kita punya conjugate. Okay, so kalau masih ingat conjugate tu, kita darabkan atas dan bawah lah. So tak kisahlah sekarang ni set dia dekat atas ke, dekat bawah ke, kita akan darabkan juga dengan conjugate sebab ini untuk limit, bukan untuk rationalize. Yang kita belajar dulu tu untuk rationalize bila set ada dekat bahagian bawah. Yeah? Tapi sebab untuk limit, dia tak kisahlah set tu dekat atas ke dekat bawah, yang penting kau darabkan je lah sebab nak cancelkan dengan something. Okay. So bila darab conjugate, adakah ini conjugate-nya ataupun ini conjugate-nya? Orange atau pink? So vote dekat chat, mana satu conjugate kepada dia? Dia nak jawab pink. Dia pink. Alah, tadi nak jawab orange ke? Semua pink. Sebab semua perempuan ke dia yang jawab? Ni dah campur, sinilah saya orange. Dua-dua boleh? Bukan dua-dua samakah? Okay, so Alhamdulillah ada yang nampak. Sebenarnya dua-dua sama je. Dua-dua sama je dan akan dapat result yang sama juga. Okay, so tapi untuk lebih tepatnya adalah yang orange lah. Di mana conjugate hanya affected kepada orang yang ada cert. Okay, so tak ada masalah kalau awak buat yang orange ataupun yang pink, dua-dua dapat je markah. No problem. Okay, so let's say saya nak buat yang orange.
Saya nak tunjukkan yang orange, okay? So saya padam yang pink. So tadi jawapannya dua-dua betul. Orange boleh, pink boleh. Tapi saya nak tunjuk yang orange. Okay, so sekarang ni kalau ada conjugate, kita hanya expand yang conjugate each other sahaja. Iaitu bahagian atas. Yang bahagian bawah ni, dia bukan conjugate each other kan. So tak payah expand. So saya tulis nota kecil di sini. Expand yang conjugate each other sahaja. Okay, yang bukan tu jangan kau gatal-gatal nak expand. Nanti tak boleh cancel. Okay, so saya expandkan yang atas. Kalau saya lupa yang A tolak B dengan A tambah B tu, expand je lah secara manual. So kalau expand manual, saya akan dapat negatif X tambah set X tolak set X tambah 1. Over dekat bahagian bawah, jangan expand. So kalau tengok dekat sini, yang tengah-tengah ni, tambah set tolak set, habis kan? So baki dia, orang yang tinggal adalah negatif X tambah 1 over X tolak 1 negatif set X tolak 1. So dekat sini apa yang kita nak cancel? Kita tengok apa yang macam lebih kurang sama. Sebab kita tengok kat sini tak ada benda yang sama kan. So apa yang lebih kurang sama dekat sini adalah X1, X1. Tapi macam mana kita nak samakan dia? Always faktorkan negatif daripada salah seorang. Okay. So saya tulis nota kecil dekat sini. Bila nampak macam sama tapi bukan dia, always faktorkan negatif. So, saya faktorkan negatif dekat orang atas. Lim, X approaching 1. So, faktorkan negatif, buat kurungan. So, negatif daripada X, and then negatif daripada positif 1, so tolak 1 lah. And then, kita ada bahagian bawah. Nah, begitu. Okay, so barulah kita boleh cancelkan dia. Apa yang tinggal dekat atas? Negatif. So, negatif apa? Negatif 1. So, dekat bahagian atas tu ada negatif 1 over, saya terus substitute saya tunjuk substitution. Oops. Negatif 1 tolak 1. So, tekan je kalkulator, kita akan dapat jawapan 1/2. Okay, saya zoom out. So, boleh screenshot. Ada soalan, terus tanya dekat chat ataupun on mic sahaja. Okay, so saya harap nampak jelas. So, kita move kepada next slide, iaitu tutorial questions. So, kalau dah tengok dekat sini, saya ambil tutorial soalan 4 dengan soalan 5 lah. Okay, so soalan A paling mudah dan masih mudah. So bahagian atas ni, tekan je kalkulator, kita ada X minus 2 dengan X plus 2. And then cancelkan diorang, kita akan dapat 2 tambah 2 iaitu 4. Okay, so masih lagi betul. And then untuk soalan B, so dekat sini kita nampak kalau kita substitute, obviously dapat 0/0. So kita factorize bahagian bawah. So kita ada lim X approaching 3, 3 tolak X, and then X tolak 3 bersama dengan X tambah 2. So tengok dekat sini nampak sama tapi bukan dia, dan kita kena fakturkan negatif. So fakturkan negatif, saya faktur orang atas lah. Nak fakturkan dekat atas boleh, dekat bawah boleh, no problem. Sebab nanti dia akan dapat sama juga dan dia boleh potong. X tolak 3, X tambah 2. So boleh potong. So siapa yang tak nampak nanti dia akan dapat macam ni, negatif 1 over X tambah 2. So jangan bila dah lepas potong tu jangan tertinggal pula yang awak ada negatif dekat luar tu. Nanti dia terlupa letak negatif 1 kat situ. Okay, so masukkan saja nombornya negatif 1/3 tambah 2. So akan dapat negatif 1/5. Okay, boleh screenshot untuk soalan B. Okay, so seterusnya saya nak pergi ke slide sebelah. Soalan E. So dekat soalan E ni sebenarnya ada typo. Tapi tak ada orang tanya. Wah. Sini, typo dia. Ada kuasa 2. Okay, so dekat sini kita boleh nampak atas dan bawah ni dua-dua adalah kubik. Kuasa 3. So, tapi kita boleh fakturkan dia sebab sekarang ni dekat semua term yang ada tu 1, 2, 3, 4, 5 semuanya X. Dan semuanya boleh faktor X pun. So, Alhamdulillah. Saya cuba fakturkan. Lim X approaching negative 1. Jangan tersalah tengok sebab ada orang nampak negative 1 tu nanti macam 1 je. Apa tadi? Fakturkan X squared tambah 2X tambah 1 over X 1 tolak X squared. Okay. So, dekat 1 tolak X squared ni, kalau awak nak tekan dalam kalkulator, pastikan X squared awak positif. So, ini banyak kali dah saya ulang masa semester 1, betul tak? Setiap kali nak tekan faktor dekat kalkulator, pastikan X squared sentiasa positif. So kalau saya positifkan dulu saya punya X squared ni, maksudnya saya kena bawa negatif tu keluar kan, faktorkan negatif. So
Saya buat kat tepi ni so that awak nampak. 1 tolak X squared, bila kita keluarkan negatif, maksudnya dia akan jadi X squared tolak 1. Di mana bila awak expand tu, awak akan dapat balik yang atas lah. So saya tukar yang dekat bahagian bawah ni, sebab saya nak X squared tu positif. So bila tekan kalkulator, dia akan dapat jawapan yang betul lah. Okay, so saya sambung. Tekan kalkulator untuk atas dan bawah. Yang bahagian highlight pink. Tekan kalkulator dekat situ untuk faktorkan. X approaching negative 1. So kita ada X plus 1 squared. Awak akan dapat satu jawapan je juga. So tambahkan kuasa 2 di situ. And then sini kat bawah ada negative X. And then X minus 1. X plus 1. So kalau awak nampak kat sini ada dua benda yang kita boleh cancel. So yang pertama adalah highlight orange, X dengan X. So yang kedua adalah highlight biru, X plus 1 dengan X plus 1. So baki yang tinggal tu kita akan substitute dengan negatif 1. So yang tinggal saya tuliskan balik in case ada yang tak nampak. Negatif jangan lupa yang ada lagi negatif ni kat sini. So negatif X tolak 1. So bila kita masukkan dia kita akan dapat 0/2 kan. So tak payah pelik, 0 boleh je dekat atas, maka kita dapat jawapan kita 0. Okay, so saya zoom out so korang boleh screenshot. Okay, so saya teruskan pergi ke soalan F. Okay, so soalan F ni tricky sikit, taklah tricky sangat, sikit je. So dekat sini, sebelum kita decide untuk buat long division, okay, ni kena buat long division tau sebab kita tak boleh nak faktorkan apa-apa pun macam kita buat dekat soalan E. Okay, and boleh je sebenarnya tekan kalkulator tapi awak kena tengok dulu allocation markah dia. So masa exam, ni cerita exam bertulis So awak kena tengok dulu markah yang dia bagi. So kalau markahnya sikit, faktorkan terus guna kalkulator. Tapi kalau markah dia banyak, maksudnya dia akan allocate markah untuk buat long division. So awak kena buat long division. So bahagian ni lah penting. Okay, so kita buat long division untuk dia. So sekarang ni untuk limit, macam tadi juga sama dengan conjugate tadi, tak kisahlah yang kuasa yang besar tu untuk kita buat long division tu berada di atas pecahan ataupun di bawah pecahan. Tak kisah. Dia boleh juga buat long division. Saya akan tunjuk contoh yang seperti itu dekat soalan H sekejap lagi. Kita buat long division untuk ni. So X cube. Of course lah kita nak cancel dengan dia ni kan. So kita akan bahagi dengan dia. Bahagi dengan X tolak 1. So kita tak boleh terus tulis X cube tolak 1 Kuasa mesti ikut turutan menurun. So kena tambah X squared, X kuasa 1 and then tolak 1 kat belakang. So untuk kuasa yang tak wujud ni kita akan buat kosong di situ. And then barulah kita boleh buat long division. So bagi saya buat sekejap. Okay, so ini cara untuk buat long division. So saya harap korang boleh revise balik benda ni. So cara kita nak tulis dia adalah, kan tadi kita buat X cube minus 1 kan, kita faktor untuk dia. So dia adalah hasil darab yang kita divide dekat sini, divisor dengan orang yang atas ni. So kita akan tuliskan dia macam ni. X minus 1 darab dengan X squared plus X plus 1. So inilah yang kita akan tulis dekat bahagian ini. Okay, so kita masukkan dia. Limit X approaching 1. So kita tulis X minus 1 dengan X squared plus X plus 1 over X minus 1. So nampak sekarang kita dah boleh cancel. So baki yang tinggal tu kita substitute lah dengan 1. So kita ada 1 squared plus 1 plus 1. So kita akan dapat 3. Macam tu. Okay, so boleh screenshot untuk soalan F. Okay, so dan screenshot. So untuk soalan seterusnya, saya dah siap buat dah benda ni. Cuma saya nak explain panjang sikit. So tengok dekat sini. X yang bahagian atas ni adalah kuasa 1. Bawah dia kuasa 4. So kita tak boleh nak buat apa-apa pun macam faktorkan X ke apa, tak boleh. Kita kena buat long division lah. Kalau dia so tanya long division. Kalau markahnya sikit, faktorkan je guna kalkulator. Dan make sure kalkulator awak boleh faktorkan kuasa 4. Kalau kalkulator tak boleh faktorkan kuasa 4, kena buat long division. So ini yang saya cakap tadi, kuasa besar dia dekat atas ke, dekat bawah ke, macam ni kuasa besar dia dekat bawah kan. Still buat long division, kuasa besar tu yang ada dekat bahagian dalam. Dan orang yang kita nak potong tu, mestilah orang yang berada dekat bahagian atas ni kan, X tolak 2, kita nak potong dengan dia. Bila nak potong, mesti seorang atas, seorang bawah, baru boleh potong. So bahagikan dengan dia dekat sini, and then kita dapat jawapan. Buat je macam biasa juga, kalau tak ada kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1, tolong wujudkan dia. And then tuliskan hasil jawapan dia. Kalau so X kuasa 4 tu ada kat bawah, jawapan dia tu yang kita dapat hasil tadi ni, tulislah di bawah. Kalau dia kat atas, tulislah kat atas. Okay, so potong kemudian substitute. So itu jawapan dia 1/32. And then, sebelum saya bagi awak screenshot, saya nak tunjuk soalan I ni. Kenapa saya pilih dia? Sebab bila awak buat long division, bila awak tekan factorization untuk ni,
kalau awak tekan guna kalkulator, awak akan dapat, ni kalau guna kalkulator canggih lah macam kalkulator saya. So awak akan dapat X1 dengan XI, X sama dengan negatif I. So ini yang kita tak tahu dia punya equation. So sebab tu kita kena pakai long division. So kita dapat tahu equation dia adalah X squared plus 1. Dekat kalkulator dia tak bagi tahu apa dia punya equation kan. Nak tak nak kena buat long division. Dan yang menariknya long division yang dekat sini adalah bila kita buat untuk yang pertama ni, X squared ni, dia terus habis dua-dua. So macam mana nak turunkan orang sebelah tu, nak turunkan berapa banyak? Kalau tengok pen warna oranye ni, saya terus turunkan 2 ketul terus. Sebab apa? Sebab dekat yang highlight purple bawah ni kan dah habis kan. Dan dekat, mana apa nak pakai ni? Biru. Dan dekat biru ni dia ada 2 ketul, X dengan negatif 1. So sebab tu kita bawa turun pun 2 ketul juga. And then terus selesai, tuliskan jawapan dia di tempat yang betul lah, dekat bawah sini. Sebab dekat soalan dia berada di bawah situ. And then kita cancelkan, substitute macam biasa. Okay, so boleh screenshot. Okay, so kalau tak ada masalah, tak ada soalan, saya pergi ke method yang seterusnya, bukan method seterusnya lah. Multiply conjugate. Okay, so ini adalah soalan 5. Saya ambil soalan D dan juga F sebab yang menariknya di soalan D ni, so macam biasa darab dengan conjugate. Saya tunjukkan. So darab conjugate macam biasa X tambah 5. So sebab ni tolak, so kita jadi tambah over, okay, yang sama. So yang perlu expand hanya bahagian atas. So bila kita expandkan dia, saya akan dapat X tambah 5 tolak 5 bahagi, so X tambah 5 square root tambah square root 5. Okay, so buka kurungan yang X tambah 5 ni, so still X tambah 5 lah kan. So saya delete kurungan tersebut. So kita nampak dekat sini, tambah 5 tolak 5 habis. Kemudian tengok highlight pink, kan tinggal X kan baki dia. Kita boleh potong dengan X yang dekat bawah ni. Ada yang tak jelas? Okey ke? Faham Okay, so apa yang tinggal? Dekat atas tu semua dah habis. Kita akan tuliskan berapa kat atas tu? 1. Kau jangan tulis kosong pula. 1. Kalau semua dah habis, 1 lah yang tinggal. And then X dekat bawah ni kan tadi dah kena cancel dengan atas yang baki ni kan. So tinggal lah X plus 5 plus set 5. So bila kita substitute kosong dalam kita punya X, kita akan dapat 1 per set 5 tambah set 5. So ini adalah 1 per 2 set 5. Tapi kita dah belajar di SEM 1. So pemeriksa takkan terima ini sebagai jawapan. SEM 1 kita dah belajar, set tak boleh ada dekat bawah. So kalau kalkulator canggih, terus dia tekan kalkulator, dia akan bagi jawapan dalam bentuk dah rationalize. Tapi kalau kalkulator belum lagi canggih, kita kena rationalize sendirilah. Darablah dengan dia punya conjugate, which is diri sendiri. So kita akan dapat set 5 over 2 kali 5, which is 10. Macam tu. Ataupun kalau macam minggu lepas lah, ada orang tanya kan kalau bagi dalam perpuluhan boleh ke? Saya lebih suka bagi dalam bentuk pecahan because dia lebih accurate. So that's for question D. Boleh screenshot. Okay, so yang menariknya dekat soalan F pula. Saya pergi ke soalan F. Oops. So dekat soalan F sini dia 3 tingkat tau. So awak kena samakan dulu dekat sini. Make sure dia per X. So bila awak samakan dia punya denominator kat sini, ni kan per 1. Awak kena darab dengan X atas dan bawah. So awak akan dapat X tolak 1 per X untuk bahagian yang atas ni. So X yang kat bawah ni boleh letak dekat bawah sini. Dia macam A over B per C. Korang boleh jadi A over BC. Okay, so itu yang akan saya buat di sini. Saya simplify dulu sebelum saya terus darab dengan conjugate. So saya ada X minus 1 over X and then set X minus 1. And then multiply lah dengan dia punya conjugate. Darablah dengan conjugate. Lepas tu buatlah sendiri. Saya nak cerita pasal 3 tingkat tu je tadi. Okay. Then final answer dia macam yang kita akan dapat dekat final answer tu lah, which is positive 2. Tu je yang saya nak tunjuk. Sebab conjugate saya harap semua orang masih ingat dan masih okay. Okay, so now saya nak masuk ke one-sided limit. So one-sided limit ni sekejap sahaja dan saya akan habis on time insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so saya pergi ke slide seterusnya. So one-sided limit ni adalah pengenalan sebelum kita masuk kepada case 3. Okay, so one-sided limit ni adalah bila kita baca limit daripada sebelah bahagian. Contoh kan saya cakap limit ni adalah study pasal graf. So contohnya saya ada graf. So ini saya punya graf fx. Tak kisahlah apa dia punya function. Okay, one-sided limit ni adalah bila kita approach number x tu, approaching number tu daripada one side. Obviously, well. So daripada kanan, contoh limit
X approaching, so nombor X yang ada dekat sini 2 kan. So X approaching 2. So kat sini yang kita tengok dia ada kuasa positif dengan kuasa negatif. So kalau kuasa tu positif bermaksud dia daripada kanan. So kalau kuasa tu negatif bermaksud dia jalan daripada kiri. So kalau kita approaching 2 daripada kanan, so saya akan jalan. Ni 2 kan, kanan dia obviously dekat sebelah sini kan. So kita jalan pergi ke 2. Limit ni dia nak study nilai Y dia apa. So apakah nilai Y di situ? 3. So kita akan tuliskan jawapan dia 3. Macam tu saja. And then macam mana pula kalau kita approach dia daripada kiri. So nampak kat situ saya tulis kuasa negatif bermaksud 2 daripada kiri. Jangan terconfuse So kiri, saya pakai pen warna ungu. Okay, so kiri tu ada dekat sini. So saya approach 2, ni kan 2 sini daripada kiri. Apakah nilai Y saya di situ? Nilai Y saya adalah 3. So saya akan tuliskan 3. Dan limit existence ni adalah limit ni akan wujud kalau kiri sama dengan kanan. Meaning dia punya nilai Y tu, nilai limit dia. So sekarang kita tengok limit 2 daripada kanan dengan limit 2 daripada kiri sama kan? Bila sama maksudnya limit tu wujud. So ayat yang sama juga macam dalam video tu. Since memang kena tulis panjang macam ni. Dia punya reasoning dia. And then baru dapat markah yang complete. So ini cerita exam bertulis. So since dia adalah sama, maka limit untuk X approaching 2. Nampak dekat sini 2 dekat sini ada kuasa positif, ada kuasa negatif. Dan kesimpulan untuk existence ni, untuk yang nombor bulat je macam tu, tak ada kuasa. So tadi yang kita kira awal-awal untuk kes 1 tu, semuanya kan tak ada kuasa positif atau negatif kan. Bermaksud limit tu memang exist sudah. Kiri ada, kanan pun ada. Wujud sudah, sebab tu dia tak check untuk yang tu lah. So kalau kita nak check macam ni, mesti tunjuk daripada kanan dan juga kiri. Fx is equals to 3 dan dia exist lah, does exist. So kalau dia tak sama, not exist lah. Itulah dia punya vice besar dia. So soalan yang boleh tanya daripada limit existence ni, dia banyak benda dia boleh manipulate tau. Dan kebanyakannya dia akan bagi soalan, saya tulis kat tepi ni lah, pakai pen merah. Soalan biasanya tanya dalam bentuk yang pertama adalah graf, macam yang kita belajar tadi tu. Baru kita buat example tadi, bentuk graf. Ataupun soalan boleh bagi dalam bentuk piecewise function. Piecewise function. Di mana dia akan gabungkan function banyak-banyak and then awak kena proceed dengan number line. Kalau awak lukis number line ni, barulah awak nampak macam mana nak buat benda ni. Function mana yang kita nak substitute and so on. Okay, so kalau pakai graph, kita tak payah nak substitute pun sebab kita boleh baca daripada graph nilai Y dia. Tapi kalau soalan bagi dalam bentuk piecewise function, iaitu di muka surat sebelah sini. Okay, saya bincang exercise 1.1c daripada nota. So ini namanya piecewise function di mana dia ambil piece by piece daripada function yang berbeza. Okay, so dia gabungkan dalam satu function yang sama. So kalau kita tengok dekat sini, kita tadi saya cakap kena convert benda ni kepada number line. So macam mana kita nak lukis number line tu? Function mana yang patut duduk dekat bahagian mana? So kita tengok dekat kita punya sini. Kita tengok kat sini ada nombor 4, negatif 1 dan juga 2. So itulah nombor yang kita akan letakkan dekat kita punya number line. Negatif 4, salah lagi. Negatif 1 dengan 2. And then kita masukkan kita punya function ikut kawasan number line. So x less than negative 4, iaitu negative 4 ke kiri, functionnya adalah 1 tolak 2x. And then antara negatif 4 sehingga negatif 1, function dia adalah 4x squared. So dekat sini dia tak kisah dah bulat putih ke, bulat hitam ke, ataupun dia punya inequality tu, less than tu ada equal ke tak ada. Tak kisah langsung. Okay, daripada negatif 1 sehingga 2, function dia adalah 3x tambah 3. Dan 2 ke kanan dia adalah x minus 2 squared. So semua orang ni dalam boundary masing-masing. Tak boleh kacau orang lain punya tempat. Okay, so sekarang kalau tengok dekat soalan A, saya padam sekejap highlight orang ni. So soalan A dia tanya, apa limit x approach negative 4 daripada kiri untuk function fx. Kenapa dia tulis f je? Sebab kita yang kena decide sendiri function mana nak ambil. So sekarang dia nak daripada negatif 4. Negatif 4 dekat sini. Tapi daripada kanan ke kiri. So sebab dia kata daripada kiri, maka kita ambil yang daripada kiri lah. Which is 1 tolak 2x. So kita ada limit x approaching negative 4 daripada kiri. Apa functionnya? 1 tolak 2x. So dekat sini barulah kita boleh substitute negative 4 tu dalam x tu. Still kena substitute. Itulah bezanya dengan soalan yang kalau dia tanya graph. Graph tak payah substitute.
Tapi kalau ditanya number line macam ni, yes, you kena substitute. Okay, so bila kita substitute, tak payahlah letak kuasa negatif, kuasa positif tu. Itu hanya menunjukkan daripada kanan atau kiri je, tak ada kaitan pun. Okay, just masukkan je 1 tolak 2 kali negatif 4. And then kita dapat jawapan dia 9. Itulah nilai Y dia. Okay, so sama jugalah dengan soalan lain, easy peasy. Saya buat satu lagi contoh soalan. Soalan B dia minta limit X approaching 2 daripada kanan Fx. So kuasa positif daripada kanan, 2 dekat mana? Tu 2. Daripada kanan, sini. So function yang terlibat, X minus 2 squared. So kita ada limit X approaching 2 daripada kanan, function dia adalah X minus 2 squared. Substitute 2 tu dalam X. So kita akan ada 2 tolak 2 kuasa 2, which is kosong squared adalah kosong. Berdosa ke dapat limit kosong? Tidak. Tak berdosa. So saya tunjuk sampai soalan B sajalah. Sebab saya nak pergi ke tutorial question juga, saya nak sentuh sikit. Lepas tu habis. Okay. So ni dekat sini saya nak betulkan dia punya graf sebenarnya. Sebab graf dekat situ dia tak jelas. Tengok sini. Dekat 4 dengan 8 sini. Highlight orange tu. So dia sebenarnya graf dia bersambung ni. Ni. Dia bersambung pergi dekat 4. Dan ni semua setara. Sebab tu dia letak koordinat tu. Okay, so tolong betulkan graf anda yang dalam awak punya tutorial tu. Ataupun kalau tak print, salinlah dekat mana-mana. So daripada sini, barulah kita boleh. Ni negatif 1 Negatif 1 and then negatif 2. So dekat sini, negatif 8. Ni sama ni. 8, 8. Dia tersengit-sengit sikit grafnya. Okay, so dekat sini, kalau kita tengok dekat soalan, saya buat di soalan A dululah ya. Limit X approaching negatif 8 daripada kanan sebab kuasa positif. So negatif 8 dekat sini. Daripada kanan ada graf mana? Graf yang condong ni kan? So daripada kanan approaching negatif 8, apakah nilai Y dia? 4. So kita tulis terus jawapan dekat sini 4. So kemudian tengok dekat soalan B. So limit X approaching negatif 1 Fx. Dekat sini sebab negatif 1 ni dia berada on the graph itself. Daripada kanan, tengok dekat sini. Limit X approaching negative 1 daripada kanan. Tengok negative 1 situ, saya padam highlight orange ni tadi. Okay. Saya pakai highlight purple. So approaching negative 1 daripada kanan, apakah nilai Y dia dekat situ? Kosong. So saya tulis sini, kosong. And then limit X approaching negative 1 daripada kiri untuk Fx. So tengok balik dekat sini, saya pakai warna orange pula. Approach negative 1 daripada kiri, apakah nilai Y di situ? Kosong juga. Kosong. So, apakah jawapan untuk ini? Kosong. Okay, so nampak tak? Kalau kita tak ada functionnya, okay, Fx tu kita tak tahu apa, kita kena tunjukkan macam ni. Daripada kiri apa, daripada kanan apa, adakah dia sama? Kalau sama, then kita boleh conclude limit X approaching negative 1 untuk Fx adalah kosong. Baru kita boleh conclude itu final answer kita. Sebab apa tadi? Saya ulang lagi sekali, sebab F tu kita tak tahu function dia apa. So kita kena study daripada graf. So daripada graf, kita dapat show daripada kiri dan kanan, nilai Y dia sama iaitu kosong. That's tu. Okay, so tolong hati-hati kalau dengan soalan one-sided limit macam ni, bagi dalam bentuk graf, kena check dulu kiri dengan kanan mesti sama. Tengok kat sini, dia tak ada kuasa positif negatif kan. Okay, so itu juga yang berlaku dekat soalan E. Tengok dekat sini. Ada kuasa negatif positif ke? Tak ada. Lepas tu function ni dia ada bagi ke? Apa functionnya? I mean X kuasa 2 tambah 2 ke? Tak ada kan? So kita kena show daripada graf. So X approaching 8 daripada kanan. And then X approaching 8 daripada kiri. Okay, mari kita study. So, saya padam orang lain punya ni tadi. So 8 daripada kanan saya pakai warna orange. 8 dekat sini X8. So approach daripada kanan, ada graf yang sebelah kanan ni which is this one lah. Approach 8 daripada kanan. Apakah nilai Y di situ? 4. So saya tulis jawapan dia dekat sini 4. So saya pakai highlight warna pink pula. Approach 8 daripada kiri. Mana graf yang datang daripada kiri? This one kan? So approach 8 daripada kiri. Apakah nilai Y untuk itu? Kosong. Kosong. Maka limit ni wujud ke tak sebenarnya? Tak wujud. Sebab apa? Sebab jawapan daripada kanan dengan kiri tak sama. So kita boleh terus conclude limit X approaching 8 untuk Fx not exist. Sebab tu jawapan dia tu kita kena buktikan lah daripada graf. Yang kanan dengan kiri dia tak sama. Okay, so saya harap saya dapat explain dengan jelas macam mana kita nak baca graf untuk limit-limit yang tertentu. Okay. Saya tak buat kosong tu lah sebab dia mudah je.
sepatutnya. Kosong tu dia ada kat tengah ni. So approach kanan dengan kiri tu approach lah. Okay. So the end. So homeworknya adalah tolong buat tutorial 9 hingga 14 ni. So ini saya akan allocate untuk hari esok. So that's all. Thank you so much. Thank you for your time.